Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Mala binti Abdullah selaku Ketua Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Politeknik Sultan Azlan Shah. Pada hari ini saya akan berkongsi, sebenarnya kita sama-sama berkongsi ilmu berkenaan dengan pandemik, epidemik dan endemik, vaksin dan SOP untuk norma baharu. Di sini jika kita lihat berkenaan dengan istilah COVID, apa yang anda semua perlu tahu adalah COVID ini adalah merupakan sebuah ataupun satu virus sebenarnya, wabak. Jumlah kes penyakit yang kita lihat sangat banyak bertebaran di seluruh dunia. Okey, dan COVID ini disingkatkan lagi termsnya, iaitu menjadi COVID-19, iaitu berasal daripada perkataan CO adalah corona, V adalah virus dan D itu adalah disease, dan 19 itu adalah tahun ianya menular. Baik, apakah dia pandemik, epidemik dan endemik? Tiga perkataan ini sangat kerap digunakan semasa dalam wabak ini. Okey, pandemik. Kita lihat pandemik ini. Pandemik merupakan istilah yang merujuk kepada wabak yang menyerang dalam skop yang besar. Tidak terhad kepada sesuatu komuniti atau daerah semata-mata. Wabak ini akan mengancam kawasan yang lebih luas. Okey, seperti sebuah negeri, negara, benua atau mungkin juga di seluruh dunia. Jika kita lihat sekarang negara China yang menjuarai dalam pandemik ini. Okey, pandemik bermula daripada penularan di peringkat yang tidak mudah dikawal dan mampu membunuh orang dalam jangka masa yang amat singkat. Selain itu, kita juga perlu memahami sekiranya sesuatu wabak itu berada pada peringkat endemik dan menyerang satu negara. Misalnya, wabak itu tidak akan dikategori sebagai pandemik. Antara pandemik yang pernah berlaku adalah wabak Anthony, wabak Jusni serta The Black Death yang dipercayai membunuh puluhan ribu orang sekitar abad ke-14. Ini adalah sejarah dia lah. Pada ketika ini, satu-satunya pandemik yang sedang berlaku adalah penyakit HIV yang diramal mampu mengorbankan sehingga 100 juta orang pada tahun 2025 kelak. Selain itu, krisis coronavirus yang menghantui seluruh negara ketika ini juga telah diklasifikasikan sebagai penularan wabak pandemik oleh WHO. Okey, ini adalah istilah pandemik, iaitu pandemik adalah epidemik yang menyebarkan ke pelbagai negara. Okey, apa itu tuan-tuan? Kelesuan pandemik. Okey, kelesuan pandemik ini telah WHO mendefinisikannya sebagai tindak balas semula jari terhadap kesukaran berlanjutan dalam kehidupan seseorang disebabkan oleh pandemik. Ciri-cirinya adalah termasuk, adakah ianya terdapat pada diri kita semua? Berputus asa, rasa tidak puas hati dan terasing, okey, melanggar SOP yang ditetapkan. Okey, baik. Macam mana cara kita untuk mengatasi masalah ini? Iaitu terima dan amalkan norma baharu dalam kehidupan. Manfaatkan teknologi dengan kerap, iaitu dengan menghubungi keluarga dan juga rakan-rakan. Cari masa untuk berehat dan lakukan perkara-perkara yang anda gemari. Kekal berfikiran positif, lebih fokus, okey, jaga kesihatan dan kekal aktif. Epidemik merujuk kepada Kamus Dewan, membawa maksud penyakit berjangkit yang mudah merebak dalam kalangan penduduk sesuatu kawasan pada waktu yang sama. Okay, pandemik juga membawa maksud wabak yang menyerang sekumpulan manusia dalam satu komuniti, dan terma ini digunakan sekitar tahun 1600 apabila berlakunya wabak dalam kelompok komuniti yang melibatkan orang Greek, dan istilah itu masih kekal sehingga ke hari ini. Contohnya, wabak epidemik yang melanda negara kita ialah serangan virus Nipah yang menyerang komuniti di daerah Kinta, Perak pada tahun 1998.
epidemik lebih besar dan menyebar ke tingkat kedua, keparahan sesuatu penyakit yang bersifat lebih besar dari endemik dan menyebar ke area yang lebih luas dan menular dengan cepat ke banyak orang hingga di luar normal dan sulit untuk dikawal. Apakah dia endemik? Ini yang selalu kita sebutkan, yang berada di media sosial sekarang kan. Di mana-mana kita lihat endemik. Apakah endemik? Kejadian penyakit yang sentiasa wujud dalam masyarakat atau sesuatu tempat. Penyakit ini dijangka sentiasa ada kes dan pada kadar yang stabil tetapi rendah. Contohnya adalah penyakit denggi. Denggi adalah penyakit endemik di Malaysia. Endemik ini juga merujuk kepada penyakit atau wabak yang sentiasa wujud di sesuatu kawasan atau daerah tertentu. Ini termasuklah penularan wabak dalam skop yang lebih besar, seperti melibatkan sebuah negara. Perkara ini juga membawa makna kepunyaan atau berasal daripada kumpulan manusia di sesuatu tempat tertentu. Penyakit malaria yang menyerang kawasan-kawasan di benua Afrika suatu ketika dulu adalah antara endemik yang mengancam dunia. 3 negara dalam dunia yang merekodkan wabak endemik yang paling tinggi adalah Republik Kongo, Madagaskar dan juga Peru. Endemik lain yang tercatat dalam sejarah termasuklah penyakit demam kuning, malaria di Kongo, wabak bubonik di Madagaskar, wabak demam kuning, malaria dan demam denggi di Peru. Endemik. Kecil tetapi luar biasa tingkat pertama keparahannya. Penyebaran penyakit yang terbatas pada sesuatu wilayah dilihat dari populasi yang kecil. Kelingkungan atau wilayahnya namun ianya boleh menjadi luar biasa. Baiklah. Sekarang ini Malaysia menuju ke fasa endemik COVID-19. Jadi Malaysia dijangka memasuki fasa ini pada hujung Oktober ini. Selaras dengan sasaran kerajaan memastikan 80% populasi dewasa dalam negara divaksinasi. Oleh itu, masyarakat perlulah menerima hakikat untuk hidup bersama COVID-19 walaupun ia berjaya dikawal. Oleh itu, rakyat masih perlu patuh SOP dan lakukan kawalan kendiri supaya kehidupan dapat berfungsi seperti sedia kala dalam norma baharu dan pelbagai sektor ekonomi dapat dibuka. Ini adalah beberapa perkara yang di-highlightkan oleh Menteri Kesihatan kita, Menteri Kewangan dan juga Menteri Komunikasi dan Multimedia berkenaan dengan Malaysia menuju fasa endemik COVID-19. Mari kita lihat. Setelah kita huraikan, kita lihat apakah dia pandemik, apakah dia epidemik dan apakah dia endemik. Kita lihat endemik. Endemik adalah penyakit yang sentiasa wujud dalam masyarakat ataupun sesuatu tempat. Ianya dijangka sentiasa ada kes dan pada kadar yang stabil dan rendah. Contoh denggi. Epidemik. Untuk epidemik, kejadian penyakit yang melebihi bilangan kes pada waktu yang biasa atau melebihi kadar biasa. Berlaku pada skala yang lebih besar. Penyakit merebak lebih cepat, melibatkan lebih banyak kawasan berbanding kejadian wabak. Contoh demam kepialu, taun, campak dan juga polio. Perkataan kluster dan wabak juga dikaitkan dengan epidemik. Baiklah, untuk pandemik, kejadian penyakit dengan bilangan kes melebihi kadar biasa yang berlaku di banyak negara dan wilayah di seluruh dunia, melibatkan populasi yang besar, lazimnya disebabkan jangkitan penyakit baharu. Contohnya bubonic plague, Spanish flu dan juga H1N1. Baiklah, sekarang negara kita akan menuju kepada pelan pemulihan negara. Jika kita lihat di sini peralihan PKP secara berperingkat merangkumi 4 fasa yang mana keadaan penularan COVID-19 dalam komuniti berdasarkan kepada bilangan kes jangkitan harian, kemudian keupayaan sistem kesihatan awam berdasarkan kadar penggunaan katil di ward ICU
dan tahap populasi yang dilindungi berdasarkan peratusan lengkap terima 2 dos vaksin. Okey, pada fasa pertama, ianya bermula pada Jun 2021, iaitu di mana pelaksanaan PKP menyeluruh pada ketika itu dalam keadaan yang tinggi. Kemudian fasa yang kedua adalah pada Julai hinggalah Ogos 2021. Okey, di mana aktiviti sosial dan kawalan pergerakan terus dikawal ketat. Dan pada fasa yang ketiga, iaitu pada September hingga Oktober 2021, peralihan ke fasa ini sekiranya purata kes harian COVID-19 itu adalah kurang daripada 2,000. Dan fasa yang keempat dijangka pada akhir Oktober sehinggalah Disember. Dan inilah masanya kita berubah kepada fasa 4. Baiklah hadirin sekalian, sekarang kita lihat bagaimana vaksin dan SOP ini membantu dalam pengawalan COVID-19 ini. Pengenalan vaksin COVID-19 merupakan vaksin yang merupakan satu produk yang dihasilkan dari sebahagian ataupun keseluruhan struktur virus atau bakteria yang telah dimatikan atau dilemahkan atau dari protein subunit pada virus. Antigen dalam vaksin berfungsi untuk merangsang sistem daya lawan jangkitan, sistem imuniti tubuh, membentuk imuniti terhadap jangkitan penyakit khusus. Vaksin membantu sistem imun dengan melatih antibodi ini untuk mengenal pasti kuman-kuman tertentu supaya sistem imun kita cukup bersedia apabila tiba masa kuman sebenar menyerang badan anda. Baiklah, vaksin diberikan untuk membantu merangsang sistem ketahanan semula jadi badan bagi mengurangkan risiko mendapat jangkitan kuman ataupun virus. Jenis-jenis vaksin secara amnya dikategorikan seperti berikut. Pertama adalah virus vector vaksin. Yang kedua adalah inactivated virus vaccine, nucleic acid, live attenuated virus vaccine, protein subunit vaksin dan toxide vaksin. Okey, bagi jenis-jenis vaksin yang saya sebutkan tadi, viral vektor vaksin ini mengandungi ubah suai virus untuk menyampaikan kod kepada genetic antigen seperti vaksin Ebola. Manakala inactivated virus vaksin mengandungi virus atau bakteria yang telah dimatikan seperti inactivated polio vaksin, influenza, rabies. Manakala nucleic acid ini pula mengandungi DNA atau RNA coding daripada protein virus seperti vaksin COVID-19. Live attenuated virus vaksin pula mengandungi virus atau bakteria yang telah dilemahkan seperti vaksin MMR, yellow fever vaksin. Dan bagi protein subunit vaksin pula mengandungi protein subunit virus atau bakteria seperti vaksin untuk pertussis dalam vaksin DTaP. For toxic vaksin pula adalah mengandungi tokside yang telah dilemahkan seperti vaksin DTaP yang mengandungi diphtheria dan tetanus toksik. Vaksin adalah cara yang mudah, selamat dan berkesan untuk melindungi individu daripada penyakit berjangkit. Vaksinasi menjadikan sistem ketahanan badan lebih kuat dan vaksin tidak menyebabkan jangkitan kerana ia mengandungi kuman atau virus yang dimatikan atau dilemahkan. Sebenarnya, hukum penggunaan vaksin ini adalah mesyuarat khas Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali ke-10 yang bersidang pada 3 Disember 2020 telah mengambil ketetapan bahawa hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan ianya wajib diambil oleh golongan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Dengan pengambilannya, kita dapat lindungi diri, lindungi semua. Di sini ditunjukkan bagaimana perjalanan vaksin COVID-19 ini. Pembangunan dan kajian pada mulanya dilakukan secara klinikal. Kemudian kelulusan ini diambil daripada Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO atau badan yang boleh mengiktiraf sesuatu vaksin itu. Kemudian vaksin itu akan pergi kepada penggilangan dan pendaftaran bersyarat oleh
pihak PBKD Malaysia dan kemudian ianya akan dihantar ke Malaysia dan akan diagih-agihkan melalui pengangkutan-pengangkutan yang telah disediakan dan seterusnya akan diedarkan kepada hospital dan akhirnya akan sampai kepada kita. Ini adalah bagaimana aliran proses pemberian imunisasi COVID-19. Cara vaksin berfungsi di dalam tubuh manusia. Yang pertama, vaksin COVID-19 akan disuntik ke dalam badan dan yang kedua, hasil suntikan vaksin, sistem imuniti badan akan menghasilkan antibodi yang spesifik terhadap virus COVID-19. Yang ketiga, vaksin meningkatkan tahap imuniti badan tanpa menyebabkan jangkitan penyakit ya. Dan yang keempat, cara vaksin berfungsi di dalam tubuh kita adalah hasil daripada suntikan vaksin. Sistem antibodi kita ini akan bertindak ke atas virus COVID-19 tadi sekiranya terdedah kepada virus COVID-19. Apakah maksud 90% keberkesanan vaksin? Jika kita lihat dalam gambar rajah ini, penerima vaksin ia akan pergi kepada komuniti di mana vaksin ini berupaya mengelakkan jangkitan dalam kalangan 90% penerima vaksin. Jika contohnya ada 10 orang dalam sesuatu komuniti itu, 9 orang telah divaksin dan hanya seorang saja yang belum divaksin. Okey, jadi komuniti itu berada dalam keadaan yang selamat kerana 9 daripada 10 orang telah pun divaksin. Manakala komuniti yang tidak menerima vaksin ini, okey, semuanya adalah berisiko mendapat jangkitan virus. Jika 10 orang tadi tidak menerima vaksin, tidak mengambil sebarang suntikan vaksin walaupun satu dos, maka komuniti itu secara amnya berisiko mendapat jangkitan virus. Jadi keberkesanan vaksin bermaksud peratus jangkitan baru yang dapat dielakkan dalam kalangan kumpulan penerima vaksin. Walaupun kita telah divaksinasi lengkap sebanyak 2 dos, tetapi kita kena terus mematuhi SOP walaupun kita telah lengkap divaksin. Ini adalah bertujuan untuk memutuskan rantaian COVID-19. Vaksinasi melindungi diri kita, di mana ianya akan dapat mengurangkan risiko jangkitan bergejala, risiko kemasukan ke unit rawatan rapi dalam kalangan pesakit COVID-19 dan juga mengurangkan risiko kematian dalam kalangan pesakit COVID-19. Selain itu, kita perlu tingkatkan penilaian kendiri, okey, dengan membuat test, membuat report, isolate, inform dan juga seek. Ini adalah 5 tahap jangkitan COVID-19 kepada manusia di mana 88% pesakit positif COVID-19 di Malaysia berada di tahap 1 dan tahap 2. Dan ini merupakan pengoperasian pejabat kerajaan mengikut fasa Pelan Pemulihan Negara di mana ianya terdiri daripada PKPD, 100% bekerja dari rumah, fasa 1, maksimum 40% bekerja di pejabat dan fasa kedua, maksimum 60% bekerja di pejabat, fasa 3, maksimum 80% bekerja di pejabat dan fasa keempat, 100% bekerja di pejabat. Di sini saya ingin berkongsi dengan semua bagaimanakah Politeknik Sultan Azlan Shah menangani dan ataupun membendung penularan wabak COVID-19 ini di kampus. Ini adalah carta alir yang kami rujuk dan yang kami bina dan kami rujuk untuk mengekang penularan wabak COVID-19 ini, sama ada di kalangan pelajar ataupun di kalangan kaki tangan. Sekiranya kes yang disyaki COVID-19 ini sekiranya ada, maka ianya perlulah dilaporkan kepada agensi-agensi yang sepatutnya. Apakah yang perlu anda lakukan jika anda ada menunjukkan gejala-gejala COVID-19? Perlu patuhi arahan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, kemudian melaporkan kepada Pejabat Kesihatan Daerah ataupun PKD terdekat.
Adakah anda tergolong dalam kontak rapat pesakit COVID-19? Siapakah kontak rapat? Kontak rapat ini adalah individu yang berhubung secara langsung dengan kes positif COVID-19 dalam masa 14 hari kebelakangan, sama ada secara bersemuka dengan pesakit COVID-19 pada jarak kurang daripada 1 meter atau bersentuhan kontak fizikal dengan kes COVID-19. Kemudian kontak rapat ini termasuklah anggota kesihatan yang memberi perawatan, individu yang duduk dekat ataupun kurang 1 meter dengan kes COVID-19 dan individu-individu yang mengembara bersama dan duduk berdekatan kurang daripada 1 meter dengan kes COVID-19. Pejabat Kesihatan Daerah atau PKD akan mengesan dan menghubungi kontak rapat untuk mengambil ujian saringan COVID-19. Ini adalah carta alir tadi sekiranya ianya adalah kes positif atau kes negatif. Ini pula adalah poster-poster yang kita wawarkan sama ada dari segi fizikal ataupun secara maya kepada warga Pisas, dan kita mendidik mereka dalam langkah-langkah pencegahan COVID-19 ini. Ini adalah 10 tips mengelakkan jangkitan semasa berada di dalam kampus Pisas. Yang pertama adalah mengimbas suhu dan mengimbas barkod MySejahtera yang telah disediakan. Yang kedua, penjarakan sosial yang lebih selamat iaitu melebihi 1 meter. Kemudian, amalkan kebersihan diri dan juga tangan. Dilarang berkumpul secara beramai-ramai, menyediakan diri dengan e-pembelajaran dalam talian, kemudian memakai pelitup muka 3-ply dan bukan fabrik. Kemudian tidak bersalaman di antara satu sama lain. Mematuhi etika batuk dan bersin yang betul, membawa hand sanitizer bersama dan peka serta mematuhi arahan pihak berkuasa. Langkah-langkah pencegahan yang kita lakukan di Politeknik Sultan Azlan Shah, dan kita juga memberi pendidikan sekiranya berlaku gejala jangkitan. Di sini saya nak kongsikan sebenarnya amalan di Politeknik Sultan Azlan Shah di mana kita mempunyai peraturan am keselamatan dan kesihatan pekerjaan di bengkel atau makmal ataupun kelengkapan pejabat ataupun bilik kuliah dan juga fasiliti. Dan setiap pengguna perlulah mematuhi arahan tersebut. Ini adalah pelan tindakan kecemasan sekiranya berlaku perkara-perkara yang tidak diingini di Politeknik Sultan Azlan Shah. Baiklah, ini adalah tindakan wakil pasukan khas COVID-19, jabatan atau unit selepas mendapat laporan daripada ketua jabatan, ketua unit, penasihat akademik dan juga majikan. Di sini kita lihat, kita akan menerima laporan daripada sama ada ianya adalah staf, bukan staf ataupun pelajar. Dan akhir sekali, saya ingin menarik perhatian semua bahawasanya kita perlu mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan Malaysia dan agensi-agensi berkuasa yang terlibat dalam menangani penularan wabak COVID-19 ini. Kepada warga Pisas dan para pelanggan yang sangat saya hormati, hanya mereka yang telah mendapat suntikan dos vaksin yang lengkap dan melepasi tempoh keberkesanan selepas divaksin sahaja yang dibenarkan untuk masuk ke kampus. Dengan mematuhi perkara-perkara berikut, iaitu memakai pelitup muka berganda, mengimbas suhu badan, mengimbas MySejahtera dan menunjukkan sijil digital vaksinasi. Baiklah, itu sahaja perkongsian daripada saya kepada anda semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi mendengar, selepas ini mengamalkan apa yang telah kita dapatkan tadi. Akhir kata, salam perpisahan dan salam sejahtera.